Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kelas PDPR kita yang terakhir bagi bab 1 ubahan. Hari ini kita akan masuk subtopik ubahan bergabung. Mari sama-sama kita lihat apakah maksud ubahan bergabung. Inilah maksud ubahan bergabung. Apabila ada ubahan langsung ataupun ubahan tercantum bertemu dengan ubahan songsang, dia akan jadi ubahan bergabung. Jadi cikgu letak contoh dekat sini, ubahan langsung Y, saya tukarkan, Y berubah secara langsung dengan X. Ini ubahan langsung. Katakan kita ada ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan Z. Bila kita gabungkan, dia akan jadi Y berubah secara langsung dengan X dan berubah secara songsang dengan Z. Inilah ubahan bergabung. Atau lagi satu contoh, kita boleh bagi ubahan tercantum. Jadi bagi ubahan tercantum, cikgu letak Y berubah secara langsung dengan XP. Dan ubahan songsang dia, Y berubah secara songsang dengan Z. Z duduk dekat bawah. Jadi ubahan bergabung dia akan jadi Y berubah secara langsung dengan XP dan secara songsang dengan Z. Inilah dia ubahan bergabung. Hasil gabungan daripada ubahan langsung dengan ubahan songsang. Kita akan tengok contoh muka surat 22 buku teks. Dia punya standard pembelajaran adalah menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung. Jangan risau, cara dia masih sama lagi dengan ubahan langsung dan ubahan songsang. Jadi kita baca sama-sama soalan. Diberi bahawa Y berubah secara langsung. Jadi kita dapat data di sini. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X, kuasa 2X, dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Jadi secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Jadi dekat sini cikgu boleh terus bentukkan dia punya bentuk hubungan ubahan. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Inilah bentuk hubungan ubahan dia. Jadi seterusnya kita baca, dia diberi soalan kata jika Y sama dengan 8. Jadi saya nampak data dibagi kat sini. Y sama dengan 8 apabila X sama dengan 4 dan Z sama dengan 36. Dia minta kita ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Bila awak perhatikan Y, X dan Z, ketiga-tiga pemboleh ubah ni dia dah berikan kita nilai supaya kita boleh cari nilai K. Dah beri 3 pemboleh ubah, confirm K kita boleh dapat insya-Allah. Jadi kita gantikan. Jadi ini bentuk hubungan ubahan. Cikgu tukarkan dia dalam bentuk persamaan. Kemudian saya gantikan nilai dia. Jadi Y saya gantikan sebagai 8. Ini yang kita nak cari. X adalah 4 kuasa 2 dibahagikan dengan punca kuasa 2, 36. Cikgu gantikan semua nilai daripada sini. Jadi saya pindahkan sebelah sebab tak muat. Jadi punca kuasa 2, 36 tu kita boleh pindahkan sebelah, dia jadi 8 darab punca kuasa 2, 36. Sama dengan K darab 4 kuasa 2. Yang ni boleh tekan kalkulator. Tekan kalkulator, kita akan dapat 48. Jadi cikgu dapat 48 dekat sini.
48 sama dengan K darab 4 kuasa 2. Okey, kita nak K, kita tak nak 4 ni. Jadi 4 pindah sebelah jadi bahagi sebab dia darab kat sini. Okey, jadi 48 bahagi dengan 4 kuasa 2 sama dengan K. Tekan kalkulator, kita akan dapat K sama dengan 3. Okey, jadi kita dah dapat K kita sama dengan 3. Apa nak buat? Kita gantikan dalam persamaan ni. Okey, nilai K kita akan gantikan dengan 3 ni. Masih sama dengan persamaan ubahan langsung. Okey, jadi dia akan jadi Y sama dengan 3 X kuasa 2 per punca kuasa 2Z. Okey, dah siap. Inilah dia, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Okey, dah siap. Okey, kita akan buat sama-sama contoh seterusnya. Contoh nombor 23 muka surat 27. Okey, soalan dia kata jadual di bawah menunjukkan hubungan antara P, Q dan R. Okey, jadi ada jadual dengan ada nilai P, Q dan R. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan secara songsang dengan R. Okey, jadi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q secara songsang dengan R. Okey, ayat ni saja kita boleh bentukkan dia punya hubungan ubahan. Okey, jadi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Okey, dan secara songsang dengan R. Ini bentuk hubungan ubahan. Okey, seterusnya soalan minta kita hitung nilai X. Dia minta nilai X dan nilai Y. Okey, jadi bila awak perhatikan jadual ni, dia letak 3 bahagian. Bahagian yang pertama ni, semua pemboleh ubah ada nilai. Okey, P ada nilai, Q ada nilai, R ada nilai. Kenapa ketiga-tiga pemboleh ubah ni ada nilai? Supaya kita boleh dapatkan nilai K ni sama dengan berapa. Okey, jadi first step kita akan cari dia punya persamaan dengan menggantikan nilai P, Q dan R. Okey, jadi cikgu pun gantikan. P sama dengan KQ kuasa 3 per R. Okey, ada pelajar tanya cikgu, mana datang K ni? Okey, bila kita wujudkan sama dengan dekat sini, kita tukar dia dalam bentuk persamaan, akan muncul K kat sini. Jadi awak gantikan K tu dekat situ. Okey, jadi sekarang cikgu akan gantikan P sebagai 4. 4 sama dengan K dalam kurungan Q. Q kita 2. 2 kuasa 3 bahagikan dengan R 0.6. Jadi 0.6. Jadi cikgu pindah sebelah. Jadi 4 darab 0.6. Kenapa darab? Sebab tadi dia bahagi. Sama dengan K darab 2 kuasa 3. Okey, jadi 4 darab 0.6. Okey, 4 darab dengan 0.6 kita akan dapat 2.4. 2.4 sama dengan K darab 2 kuasa 3. Okey, nak dapat K 2 kuasa 3 pindahkan sebelah kiri. Dia jadi bahagi. Kenapa bahagi? Sebab dia darab dekat sini. Okey, jadi tekan kalkulator. 2.4 bahagi 2 kuasa 3. Cikgu dapat 3/10. Okey, jadi K cikgu sama dengan 3/10. Awak nak dapat perpuluhan pun tak apa. Boleh saja gantikan nilai. Okey, seterusnya. Dah dapat nilai K, nak buat apa? Mestilah kita akan gantikan dalam persamaan ni. Okey, jadi kita akan gantikan dia jadi P sama dengan 3Q kuasa 3 per
10R. Kan tadi kita dapat 3 per 10. 3 duduk atas, 10 duduk bawah. Okey, jadi kita dah dapat persamaan dia. Okey, bila dah dapat persamaan dia, selesai. Kita akan selesaikan untuk cari nilai X dan nilai Y. Okey, jadi sekarang kita akan buat untuk cari nilai X pula. Ni situasi kedua untuk cari nilai X. Apa yang perlu kita buat? Kita gantikan nilai P itu sebagai 3.6. 3.6 P. Sama dengan 3 darab dengan Q 3 darabkan dengan 6 kuasa 3. Perkan dengan 10 didarabkan dengan X. Kenapa cikgu darab dengan X? Sebab R dia dah ganti dengan X. Okey, jadi R gantikan dengan X. Okey, susah ke ni? Tak susah. Awak tukar je tempat duduk dia. Okey, jadi yang bawah pergi atas, yang atas pergi bawah. Jadi 10X sama dengan 3 darab 6 kuasa 3 tu boleh tekan kalkulator. Okey, dapat 648. Okey. Jadi yang ni dah dapat 648, bahagikan dengan 3.6. Cikgu tukar tempat dia dua ni. Okey, jadi 648 bahagi dengan 3.6 akan dapat jawapan dia adalah 180. Okey, jadi dah tekan kalkulator dapat 180 sama dengan 10X. Jadi nak dapat X bahagikan dengan 10, jawapan kita adalah 18. Okey, jadi berapa nilai X? Nilai X adalah 18 apabila P 3.6, Q sama dengan 6. Okey, jadi kita dah dapat nilai X. Seterusnya kita nak dapatkan nilai Y sama dengan berapa? Okey, jadi kita akan pakai kolom yang mana? Kita akan pakai kolom yang hujung ni. Ni. Yang pertama tadi cari nilai K, yang kedua cari nilai X, dan yang ketiga kita akan cari nilai Y. Okey, jadi gantikan. Ni persamaan, cikgu tulis dulu. 3Q kuasa 3 per 10R. Okey, P adalah 0.081 sama dengan 3. Q kita adalah Y kuasa 3. Dibahagikan dengan 10 darab dengan 2.7. Jadi cikgu dapat nilai ni semua dari mana? Daripada bahagian ni untuk cari nilai Y. Okey. Jadi 0.081 darab dengan 10 didarabkan dengan 2.7 sama dengan 3Y kuasa 3. Okey, yang ni boleh tekan kalkulator. Okey, cikgu tekan kalkulator, cikgu dapat 2.187 sama dengan 3Y kuasa 3. Okey, jadi kita nak Y, kita tak nak 3 pindah sebelah jadi bahagi. 2.187 bahagi dengan 3 sama dengan Y. Okey. Okey, jadi ruang dah tak muat sangat ni. Jadi cikgu pun pindahkan kuasa 3 ni jadi punca kuasa 3 sekali. Okey, jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia adalah 0.9. Okey, jadi Y kita sama dengan 0.9. Jadi siaplah untuk contoh 23. Seterusnya kita akan masuk standard pembelajaran terakhir bagi bab ini. Okey, dan nak habis dah bab kita. Okey, jadi standard pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan bergabung. Okey, macam biasa nak menyelesaikan masalah mesti ada ayat panjang-panjang biasanya. Okey. Jadi kita baca sama-sama tekanan P. Jadi yang belakang tu adalah simbol dia, unit dia, unit dia abaikan. Nanti ada soalan kena tengok unit, tapi untuk soalan ni tak perlu. Okey, tekanan P pada roda kereta sorong berubah secara langsung. Dekat sini kita nampak dia P tu berubah secara langsung
dengan jisim kereta sorong M. P berubah secara langsung dengan M dan secara songsang dengan luas permukaan sentuhan roda dengan tanah L. Jadi P berubah secara langsung dengan M dan secara songsang dengan L. Okey, jadi cikgu pun terus tuliskan dia punya bentuk hubungan ubahan. P berubah secara langsung dengan M dan secara songsang dengan L. Inilah kita punya bentuk hubungan ubahan. Okey, seterusnya kita baca apa lagi data dia beri. Okey, 45,000 diberi bahawa tekanan roda ialah 45,000. Jadi ini adalah P. Okey. Apabila jisim kereta sorong itu ialah 90, jisim adalah M. Dan luas permukaan sentuhan roda pada tanah ialah 0.02. Okey, jadi ini apa? Ini adalah L. Okey, jadi kita keluarkan semua data dia bagi. P sama dengan 45,000. Okey, M sama dengan 90. Dan L sama dengan 0.02. Okey, cantik. Dia dah bagi PML. Ketiga-tiga pun boleh ubah dia beri. Untuk apa? Supaya kita boleh cari nilai K. K sama dengan apa? Kenapa kita nak cari nilai K? Supaya kita boleh bentukkan dia punya persamaan. Okey, jadi terus gantikan. Cikgu gantikan. 45,000 sama dengan, minta maaf saya lupa, P sama dengan KM per L. Okey, jadi K darabkan dengan M 90, bahagikan dengan L 0.02. Okey, selesaikan guna linear biasa. Okey, 0.02 pindah sebelah jadi darab. 90 pindah sebelah jadi bahagi. Jadi 45,000 darab dengan 0.02, sebab ni bahagi pindah jadi darab. Bahagikan dengan 90. Sebab tadi dia darab. Sama dengan K. Okey, jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai K adalah 10. 10 sama dengan K. Nampak ke? Okey, jadi K sama dengan 10. Okey, kenapa kita cari nilai K ni? Supaya kita boleh gantikan dalam persamaan ni. Okay, jadi cikgu pun gantikan. P sama dengan 10M per L. Okey, jadi ini kita punya persamaan. Okey, kita baca soalan. Hitung nilai P. Dia tanya awak. P berapa? Apabila M ni 120 dan L 0.5. Jadi cikgu keluarkan P sama dengan berapa? M sama dengan 120. L sama dengan 0.5. Okey, jadi dia dah bagi dua data. Kita dah ada persamaan kita tadi. Kita gantikan tempat dia. Okey, jadi P sama dengan 10 darab dengan 120 bahagikan dengan 0.5. Okey, tekan kalkulator. Dapat 2,400. Dapat jawapan 2,400. Siap. Okey, itu untuk soalan A. Macam biasa. Okey, untuk soalan B pula, soalan kata, apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda berkurangan jika jisim kereta sorong adalah tetap? Okey, jadi kita rujuk balik kita punya ubahan bergabung kita tadi. Ubahan bergabung kita P berubah secara langsung dengan M dan secara songsang dengan L. Jadi P sama dengan kita dapat tadi 10M per L. Okey, soalan ni dia kata apa yang boleh dilakukan supaya tekanan roda berkurangan. Okey, jadi
Macam mana nak bagi tekanan berkurang jika jisim dia masih sama dengan tadi? Maknanya jisim tadi M sama dengan 120. Jadi macam mana nak bagi kurang? Mestilah kita kena tingkatkan nilai dia punya luas ni. Okey, jadi kita boleh kata dekat sini, jika nilai M tetap, okey, P berkurang apabila L bertambah. Macam mana nak kurangkan tekanan? Kita tambah dia punya luas permukaan. Maksudnya kat sini nanti nilai 10 darab dengan 120 bahagi dengan nilai L yang besar, kita akan dapat nilai tekanan yang kurang. Okey, jadi itu jawapan dia. Jika nilai M tetap, P berkurang apabila L bertambah. Okey. Jadi tamatlah kita punya subtopik ubahan bergabung. Okey, jadi cikgu rumuskan dekat sini dalam bab 1 ubahan kita telah belajar tentang ubahan langsung. Okey, jadi bentuk dia ni bentuk dia. Y adalah berkadaran dengan X. Okey, jadi kita dah belajar tentang ubahan langsung. Seterusnya kita belajar tentang ubahan tercantum. Okey, apa bezanya ubahan tercantum ni? Dia akan wujud satu lagi pemboleh ubah. Jadi dia ada dia akan ada 2 atau lebih pemboleh ubah. 3 atau lebih. Okey, jadi dekat sini dia bagi contoh Y adalah berkadaran dengan X dan Z. Okey. Selepas kita belajar tentang ubahan tercantum, kita ada belajar tentang ubahan songsang. Apa beza ubahan songsang? Dia punya X duduk dekat bawah pemboleh ubah. Dia akan duduk dekat bawah secara songsang. Okey, akhir sekali dalam video ni kita belajar tentang ubahan bergabung. Okey, jadi ubahan bergabung adalah hasil gabungan antara ubahan songsang dengan ubahan langsung. Okey, cara penyelesaiannya semua masih sama. Okey, alhamdulillah kita dah tamatkan bab 1 ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya, insya-Allah. Okey, terima kasih, semoga faham.